Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ni special sebab dalam video kali ni kita akan bincangkan tentang Beyond the Basic, Mastering Media Game Thinking Process. Mari kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton. Video kali ni kita akan bincangkan tentang media game dan pemahaman dia. Tapi dia bergerak daripada beyond the basic, kita pergi ke intermediate level. Dan dalam video ni, kita akan tengok permainan saya yang paling sukar sekali so far dalam hidup saya. Saya sekarang rating 1960 akan bertemu dengan 2100. Dalam video-video saya biasanya saya akan nombor satu saya akan ceritakan tentang contoh-contoh daripada game saya. Saya tak ambil game daripada Grandmaster ataupun contoh-contoh game yang boleh menunjuk game-game yang lebih tinggi kerana saya tidak boleh mewakili mereka daripada sudut cara pemikiran macam mana satu move tu boleh dibuat apa semua. Jadi saya gemar berkongsi kepada permainan saya untuk menunjukkan maksud saya. Nombor dua, sambil tu saya menunjukkan macam mana learning proses saya, macam mana journey saya, macam mana adventure saya untuk meningkatkan rating saya. Dan dalam pada masa yang sama kita berkongsi ilmu, berbincang dengan cara-cara yang terbaik untuk kita improve rating, improve permainan. Okey, cumanya kat sini saya nak mula-mula sekali saya nak share sebelum kita bincang tentang media game, saya nak sharekan tentang saya punya journey sekarang. So agak sedikit beberapa lama saya tak buat video sebab saya sedang concentrate ada beberapa perkara untuk improve saya punya chess performance. Okey, sekarang ni rating saya dalam lichess.org. Saya bermain ada 3 garisan kat situ. Tapi yang penting sekali garisan hijau saya sekarang sudah naik daripada 1005, 1006, 1000 tu. Garisan hijau mewakili 10 minute rapid game. 1005, 1006 dan sekarang yang terakhir naik ke 1960. Kalau tengok pada graf ni dia ada peak saya pada satu masa saya naik ke 1930, 940, lepas tu turun balik. Nose dive balik sebab kita dah sampai ceiling dia. Bila dah sampai ceiling dia tu, kita kena go back fikir macam mana, adakah saya nak improvekan saya punya opening. Jadi saya start naik slowly progress balik daripada 18, so naik sampai ke 1960. Cuma saya nak share kan apa yang saya dah buat untuk saya improve. Saya back to the drawing board, fikirkan macam mana saya nak break saya punya ceiling. Dah sampai dah jumpa dengan 19 lebih, 2000 rating, kalah turun. Bila kita turun lawan dengan 1008, kita menang balik. Jadi saya fikirkan apa yang improve. Saya ingatkan saya boleh improve dengan study banyak opening sebab kita nak bila menuju opening, habis opening menuju middle game kita berada dalam keadaan advantage dan saya rasa itu antara strategi yang terbaik untuk saya improve rating. Tetapi saya tak puas hati sebab saya rasa ada banyak benda yang saya kena belajar lagi. Saya improvekan saya punya middle game. Okey. Sekarang ni saya nak cerita 5 buku yang saya baca pasal middle game. Dan sepanjang pembelajaran saya, bacaan saya jumpa banyak sangat benda baru dan kalau boleh saya sharekan. Semuanya tebal-tebal 200-300 page. Tapi dalam video ni saya cuba simplifykan. Okey. Sekarang ni ada 5 buku yang saya baca, cuma kalau untuk bawah 2000, sebenarnya untuk bawah 2000, untuk basic dan sedikit intermediate level sudah cukup untuk buku nombor 1, Understanding Chess Middle Game by John Nunn. Itu dah cukup sebab dia akan bincangkan tentang 100 tema middle game macam bishop to colors ke ataupun pawn structure ke, macam mana nak block, macam mana nak king attack, macam mana nak queen side attack, macam mana nak minority attack, macam mana kita nak translate ke end game. Jadi John Nunn punya buku ni dah cukup bagus untuk permulaan dan boleh dikatakan untuk bawah 2000 dia dah cukup dah. Untuk bawah 2000, rating 2000 cukup untuk pembelajaran untuk understanding chess middle game. Kadang-kadang knowledge tu dah ada, cumanya untuk nak terror lagi, of course lah, knowledge is one thing but playing a good game is one thing. Tapi
sekadar untuk pembelajaran, buku yang pertama yang saya boleh showkan ialah Understanding Chess Middle Game by John. Sudah cukup. Tapi kita nak tinggi lagi, jadi kita explore lagi banyak-banyak buku dan saya jumpa 4 buku yang selama 20 tahun saya mula kenal chess macam mana apa semua, 20-30 tahun saya tak pernah ada benda baru yang saya baca melalui 4 buku seterusnya. Cuma dia level tinggi dan bila kita baca tak semestinya kita faham. Okey, naik level tinggi sikit ialah Reassess Your Chess by Jeremy Silman. Yang ni ada orang cakap di antara buku-buku yang paling best sekali sebab Jeremy Silman punya tulisan yang mana saya baca ni agak bagus. Sebab dalam Jeremy Silman dia membincangkan tentang dia punya tema dalam Jeremy Silman ni dia membincangkan tentang imbalance dalam chess, macam mana kita nak dapat macam mana kita bermain dalam keadaan imbalance yang advantageous pada kita. Mungkin agak tinggi sikit lah, mungkin tak faham apa maksud saya, tapi selepas ini dalam video-video saya apabila kita menyentuh permainan saya nak bagi tahu kebanyakannya semua berasal daripada idea daripada 5 buku. Okey, ada buku nombor 3 ialah Dvorsky, Recognizing Your Opponent Resource. Buku ni saja dia punya penekanan saya boleh bagi tahu ialah tentang prophylactic, macam mana kita prophylactic move macam ni, macam bila kita main chess ni apa yang penekanan dia ialah kita nak kena anticipate move daripada opponent tu. Apa yang kita nak fikir tentang apa move yang akan dilakukan oleh opponent kita, in a nutshell lah, tapi buku tebal lah, 2 terlebih. Okey, buku nombor 2 favorite saya, nombor 4 yang tinggi lagi ialah Strategic Play by Jacob Agard. Yang ni pun dia tinggi lagi. Akhirnya saya mula sedikit faham, walaupun saya tak berapa faham, saya boleh sedikit faham, dapat glimpse macam mana Grandmaster berfikir, macam mana dia perbezaan seorang Grandmaster dengan orang biasa bermain. Nanti saya akan terangkan lagi. Okey, dan akhir sekali Chess for Zebra juga sangat bagus. Dia luar kotak sikit dia punya pembincangan dia, sebab Chess for Zebra ni dia macam psychological, macam mana kita buat decision dalam chess tu, dan dia explore psychological seorang pemain chess tu, dan macam mana kita boleh derive satu position, dan dengan kita faham, dengan kita menyedari psikologi kita dalam membuat decision making dalam chess tu, kita boleh improve chess kita. In a nutshell, this is 5 buku yang saya nak tunjukkan, dan segala perbincangan saya biasanya yang ni saya dah summarize. Okay. So kita back pada game saya. So saya putih menentang hitam, saya 1960 lawan dengan rating opponent saya yang paling tinggi buat masa ni 2100 black. 10 minit no incrementer rapid game. Okey, mari kita tengok ya. Okey, saya dah summarizekan daripada 5 buku tu, cara berfikir kita yang step lebih tinggi sikit. Okey, macam ni maksud saya. Okey. Dulu masa saya mula-mula belajar chess, bila kita belajar opening, saya nak bagi maksud apa beza antara pemikiran basic dan apa pemikiran intermediate to grandmaster level, macam mana cara berfikir. Okey, tengok position ni. Okey. Bila position ni, bila kita mula-mula belajar, inilah yang kita diajar macam mana nak susun board kan. Okey, nampak. Kita tengok ada bishop putih, dia ada 2 bishop bersusun, so dia boleh pergi kiri, boleh pergi kanan, so pawn dekat A3, kalau knight nak pergi situ tak boleh, kita dah castle. Ataupun salah satu cara position lagi, kita fianchetto macam hitam kan, contoh hitam kan, itu basic opening tanpa kita memikirkan next move. Ini macam dream position, macam inilah yang kita nak. Ini yang permulaan cara
Cara mula-mula kebanyakan orang belajar. Okey, susun letak bishop kat sini, letak bishop kat sini. Kenapa bishop kat putih dekat sini, bishop putih kat sini? Sebab okey, boleh dua-dua cover, dua-dua boleh tengok kiri kanan. Kenapa letak Fanceto kanan kiri? Yang ni boleh cross tengok, yang ni boleh cross tengok. Jadi saya nak bagi tahu itu macam mana contohnya. Okey. Selepas tu saya belajar tentang opening dan cara untuk dapatkan opening yang lebih bagus. So kita mula belajar kan, tapi asalnya macam tu. Cumanya apabila melibatkan middle game, perasan tak kalau kita mula main, okey, sekarang dah habis dah. Ni dah jalan, dia jalan. Aku nak buat apa Apa nak buat sekarang? Biasanya kita stuck kat situ. Kita ada strategi, kita cakap, okeylah, king side attack, okeylah, queen side attack, okey, control the center. Dalam video ni, saya nak bagi tahu cara baru yang saya tengok. Macam mana saya dapat glimpse, macam mana seorang grandmaster fikir bila berkaitan dengan middle game, macam mana macam mana dia berfikir. Okey, macam sekarang kalau tengok dalam position ni kita cakap nak gerak macam mana gerak ke tolak ke pawn. Okey, lepas tu tengok ataupun king side, queen side. Okey, betul. Itu betul secara keseluruhan, feel dia betul. Tapi saya nak tunjukkan cara yang lebih bagus ataupun macam mana kita nak bergerak pada permainan yang lebih bagus. Okey. Saya dah summarizkan ada 4 benda untuk fikir bila dalam middle game, ada 4 benda nak fikir. Nombor 1, improve your position. Position kita improve. Daripada move tu kita improvekan position kita. Nombor 2, prophylactic thinking. Prophylactic thinking ni by definition is awareness of the opponent idea. Apa dia nak jalan seterusnya? Prophylaxis ni kita buat macam counter measure. Kita prophylactically kita move sesuatu untuk menghalang dia daripada dapat goal tu. Kita kena fikir awareness. Tak semestinya kena jalan. Cumanya awareness. Jadi improve your position, prophylactic thinking. Okey, nombor 3, good exchange. Kalau kita tengok betul-betul, chess ni akhirnya akan makan capture, trade, rook makan rook, bishop makan bishop, apa semua lala, tinggal sikit kan. Kalau philosophically sebenarnya chess ni akhirnya salah satunya ialah kita kena solve the problem of exchange, yang mana bila kita buat exchange tu adalah advantages to us. So apa yang kita fikir ialah kalau aku makan ni, adakah dia good exchange? Adakah bila makan ni kita dapat space? Adakah kita makan ni kita dapat tactical? Adakah kita dapat ni bagus untuk end game? Dan itulah maksudnya jadi nombor 3, good exchange. At the end of the day, when playing chess against our opponent, we need to solve the issue of exchange dan we want a good exchange. Nombor 4 is maintain initiative. 4 benda. Maintain initiative ni kalau nak translatekan lebih penting ialah kita kena dictate the game. Kita kena control the game. Kita kena proactive. Kita jalan sini, hitam cakap aku kena fikirlah macam mana, kenapa dia jalan. Kita tak cakap aku jalan sini, tengoklah hitam nak jalan apa, kita reaktif. Lebih kurang macam aktif lah. Tapi maintain initiative dalam betul-betul definition yang nak bagi faham ialah kita dictate the game. Hitam kena fikirkan tentang serangan saya. Jadi move dia, jadi kita banyak control the game. Okey, tanpa berlengah sekarang kita cuba go pada game saya ni dan kita cuba applykan empat perkara ni. Semoga kita dapat applykan dia. Yang ni tak boleh habis dalam masa, saya boleh tahu walaupun nampak simple, dia tak boleh habis dengan berapa ratus video ke apa ke, dia tak boleh habis. Satu video tak cukup, banyak video pun tak cukup. Cumanya nak bagi tahu general idea dulu. Mungkin dalam video-video seterusnya kita kupas satu-satu tentang apa maksud improve your position, apa maksud prophylactic thinking, bila nak dapat good exchange, nak dua bishop, atau bila ni bishop dengan rook ni boleh ke kita tinggal bishop saja dengan rook, boleh ke kita nak dapat space, macam mana semua, dan macam mana kita nak maintain initiative. Cuma yang ni general idea dulu. Okay, saya lawan dengan opener yang strong, saya buka dengan e4. Okay, so opener saya c5 dengan Sicilian. Repertoire saya sekarang, repertoire ni maksudnya saya punya
Saya punya style biasalah. Kalau saya lupa lawan dengan C5 apa saya nak buat, tu nama dia opening repertoire. Okey, saya cuba avoid main line of opening repertoire. Cumanya saya cuba avoid. Okey, saya cuba avoid. Biasanya saya cuba bawa ke Rosolimo Moscow variation. Buat masa ni pembelajaran saya sebab saya nak training, saya cuba kepada Rosolimo pin variation ataupun Moscow variation, yang mana bishop akan keluar ke G5 untuk takes the knight nanti kan. Okey, cumanya dalam game ni so saya jalan knight F3. So opponent saya jalan E6. Okey, E6 ni saya tahu, tapi saya tak ada strong punya respon lagi buat masa ni untuk E6. Macam mana saya nak solve, macam mana saya nak buat opening saya, opening repertoire saya yang bagus untuk E6. E6 ni bila dia jadi position ni, dia macam akan jadi pada French defense. Dia in fact nama dia Sicilian French variation. Dia akan jatuh. Cumanya saya nak bagi tahu dalam game ni opponent saya 2100 memang strong. So tak boleh main-main. So saya concentrate, saya cakap. Jadi kita tengok macam mana saya survive. Macam mana saya survive dengan opening yang saya kurang mahir. Maksud saya kurang mahir ialah saya tak tahu the right move yang advantageous akhirnya. Cuma saya kena fikir logik lah. So kita tengok position dia. Okay, so dia jalan dengan E6. Okay. So saya punya next move is C3. Nama dia Alpine variation. Cuma saya jalan Alpine variation ni sebab saya dah ready nak counter, nak lawan dia punya center. So this one is called close Sicilian. Open Sicilian ni jalan pada E4, nanti pawn makan, knight makan kan, dia jadi open Sicilian macam biasa. I think this is Khan variation kalau saya go for open variation. Cumanya saya go for close variation selain daripada D4, nama dia C3 macam Alpine variation. Okay, just nak ready saya punya pawn. Okay, tengok. Okay, so dia jalan pada D5. After 3 move, saya rasa tak seronok dengan saya punya position. Hitam sangat bagus, nampak ni. Dia dah ada 2 strength pawn dia, 2 dah control tengah kan. Dia dah already almost equalized dan in fact a lot better than me. So, this is my thinking dan my emotion masa lawan dengan game ni. Cakap, okay ni saya berada dalam keadaan tapi saya cuba amalkan ataupun saya cuba praktikan cara berfikir 4 yang kita cakap ni. Improve your position, prophylactic thinking, good exchange dan maintain initiative. So far, black maintain the initiative. Nampak? Dia yang dictate the game. Aku pergi jalan ke D5. What do you want to do? So saya kena respond pada dia. So daripada maintain initiative, hitam dah on controlling the game daripada move ketiga saja. Okay. Okay, so bila saya take ED5, of course lah, kita kena fikirlah adakah exchange saya ni bermanfaat atau tak. Sebab kalau saya makan E takes D5 dan E takes D5, nampak tak saya break my pawn center. Center pawn ni kalau boleh kena pegang, kena control. Dan saya membiarkan hitam control the center. Jadi saya sebenarnya not in a very good exchange. Nampak tu? Walaupun saya fikir pasal exchange, at the end of the day my chess kan kena tukar, makan kan. Tapi kita nak berada dalam position advantage lah. So nampak daripada 4 move saja hitam ke hadapan. Saya putih ya. Okay, so saya punya strategi masa ni ialah, so saya go for D4. Dan kalau dia takes C takes D4, saya makan dengan knight ni, saya nak pawn dia berseorangan. Dia akan menghasilkan nama dia isolated queen position, IQP, isolated queen pawn. Yang ni dia, kalau dalam tadi John Nan tadi dia akan bincangkan IQP ni, dia boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus, tak apa. Kalau ada masa kita akan bincangkan tentang IQP, isolated queen position, ataupun nama gelaran dia Schrodinger's cat. Nanti kita akan bincang kalau saya jumpa. Cumanya saya berani letak kepada D4. Jadi kalau dia take,
saya ready untuk take dan saya menyebabkan dia berada dalam IQP position yang mana menyebabkan akhirnya saya akan tumpukan serangan saya pada D5. Jadi itulah saya punya pemikiran. Okey. So macam biasa hitam bermain sangat bagus. So hitam maintain the pressure. Dia tak takut pressure. Dia keep the tension. Keep the tension. Keep the tension. Nampak dia tak exchange. Kalau dia exchange dia dapat tu. Jadi dia keep the tension. Nampak macam mana kita tengok macam mana bagus hitam dia maintain the tension. Okay. Saya pula yang tak tension. Tapi sebab saya nak avoid kalau dia makan, kalau dia take stakes dengan knight atau apa ke, saya tak nak saya punya pawn jadi IQP. So isolated queen position. Jadi disebabkan tu saya releasekan detention, saya releasekan open. Tapi putih nampak putih jalan dengan bishop C5. Dengan move ni saja queen knight dia develop, over develop, control the center. Nampak ni, nampak hitam punya permainan simple saja. 5 move control the center. Okey. Okey. Saya cuba keluarkan saya punya bishop dan saya cuba pin kan. Although bila fikir-fikir balik nampak tak berapa tak tahu nak cakap macam mana daripada position macam ni. Saya nak cerita mistake saya jugalah. Nampak kan kita jumpa dengan orang yang 2100 macam mana permainan dia orang. Okey, tak apa, at least saya dah develop dan ready untuk castle. Okey, knight dia dah ready, tutup sangat clean. Walaupun sangat clean, knight dah develop, ready untuk castle. Saya tak ada viable attack lagi. Okey, alright. Okey, so saya castle, dia castle. Okey. So saya buat move yang tak maintain initiative lah. Saya maintain H3. Just okey lah. Sebab mungkin saya masa tu saya cakap, okey, apa yang saya fikir masa ni? Okey, saya jalan H3 sebab masa ni, sekarang ni kita dapat lebih kurang open game. Open game ni maksudnya tengah-tengah tu terbuka. Pawn tu banyak tak ada kan. Bila dalam open game ni, yang penting sekali kena bawa rook ready kat tengah. Kita kena kontrol tengah. Kita kena simpan jaga dua bishop kita. Dan kita kena buat 4-4 kita punya 4-4 knight bishop kita berada dalam active position. Now this is time kita cakap improve your position. Okay, tak apa. Tapi buat masa ni saya jalan H3 sebab saya nak elakkan dia pin saya punya ni. Okay, so dia halau, dia chase my bishop. So saya pun susah masa ni, dah serba salah nak letak pada E2, letak pada E2, D3. Jadi macam awkward. Saya punya position is very awkward. Okay, so dia dah maintain rook, bishop dia dah dapat berhalang, knight dia well placed, king dah castle, di mana saya punya coordination tu tak berapa bagus daripada sudut saya. Okay, so saya cuba control the center. Macam saya cakap, strategi saya cuba dapatkan rook. Okay, dan kalau boleh cuba dapatkan bishop saya bergerak hanya ke sini. Okay. Okay, queen pergi ke sini. Okay, queen dia dah ready dah ni. Bishop dah ready nak makan ke F2. So berada dalam awkward. Cantik hitam punya move. Banyak puji pada hitam Okey, tak apa, nanti dulu macam mana saya nak relate pada saya punya pergerakan. Okey, awareness of opponent's idea. So idea opponent dia nak makan kan. So kena opponent. So bila kita bikin game ni, okay, so pertama sekali macam mana saya nak improve position saya. So saya yelah dari sudut macam ni, masa kita tengok, baguslah position hitam. Tapi cara kita berfikir dalam middle game ialah, okey, macam mana aku nak improve position. Sambil tu kena fikir pasal prophylaxis. Lepas tu adakah trading kita akan mendatangkan satu yang advantage ketiga. Keempat, kita kena maintain initiative. Jadi saya sedarlah jadi permainan saya, walaupun permainan saya teruk, tapi buat masa ni, tapi saya sedar, okey, nampak tu, dia ada inisiatif, saya tak ada inisiatif. Dia buat goal exchange menyebabkan putih saya punya control center saya out, dia dapat control center.
Okay, dia berada dan position dia makin improve, makin improve, makin improve. Okay. So, ni dikeluarkan bishop F5. Jadi, sekali lagi kita terpaksa fikir, okay, does exchange cost and advantage tu. Jadi, kita kena fikirkan dalam hal ni. Saya cakap tadi, bila open, saya kena jaga bishop saya. Dia ada 2 bishop, bagus. Kalau control rook dalam open game. Dia sebab buat masa ni, ataupun kita maintain activity of piece kita. Cuma saya fikir macam mana. Kalau saya exchange, dan knight dia berada sini, knight dia solidly there. Knight dia solidly there. Kan? Jadi ini yang saya cakap, kena tengok improve position, adakah kita improve position tu, maksudnya kita kena buat position kita bagus dan position tu tak bagus lah kan. So kena fikir improve your position. So saya cakap tak boleh makan. Okay. Jadi saya cakap biar bishop ni take kat sini dan saya improvekan saya punya queen dan saya sambil tu saya halau dia punya bishop kan. So bishop dia lari kat sini. Okey, kat sini saya dah nampak dah. Okey. Ini saya nak ceritakan tentang improve your position. Dia susah sikit sebab banyak benda yang kita kena bincangkan. Improve your position. Okey. Kat sini apa yang saya nak cerita ialah saya take, okey. Apa yang saya nak cerita ialah perbezaan antara seorang pemain biasa dengan seorang grandmaster ialah grandmaster dia selalu fikir pasal square. Dia tengok board ni, dia cakap square mana bagus. Kita orang biasa bawah 2000 dia akan tengok pada piece nak gerak mana. Jadi mengamalkan cara pemikiran tu, saya tengok ialah dalam game ni, apa yang saya cuba tengok ialah kalau pawn saya sampai kat sini dan saya punya bishop boleh pergi kat sini. Bishop saya pergi kat sini. Macam mana nak pergi? Of course lah, banyak jalan dia. Tapi ini pelajaran pertama. Improve your position. Jadi saya tengok permainan ni, saya cakap macam mana saya nak improve. Ada orang cakap ialah bercakap dengan piece kita. So bila tengok keadaan macam ni, saya cakap okay, bishop bercakap dengan piece kita, dengan general kita. Kita memimpin paling tinggi, kita cakap dengan kita punya pemimpin, kita punya pahlawan-pahlawan kita. Bishop, where do you want? If given this one, where do you want to be the best position? Itu cara dia. Itu nama dia improve your position. Improve your position ialah meletakkan bishop, knight, rook kita pada position yang sepatutnya. Kita tanya, okay, bishop, kat mana bishop ni kita nak letak? Cuba tengok okay. Letak kat mana-mana lah. Diberi peluang hitam nak letak mana? Bishop light dark square nak letak mana? Saya cakap bishop ni best dekat sini. Kalau best kat sini dan pawn lah dekat sini. Itu saya cakap. Saya nak cakap cara berfikir. Kalau walaupun dia ambil 2, 3, 4 step, 5 step, tapi general idea dia okey. Kat sini kalau dapat pawn ni, dapat square B6 ni bagus. Kan? Kena pula saya boleh halang ke, lepas tu saya boleh pergi kat sini dan saya boleh tolak pawn. Nampak? So assessment of square, improve your position. Pertama sekali tengok square mana. Lepas tu kita tengok square kita mana yang weak. Square putih yang weak ni kat C5 ni better area. Jadi kita tengok, oh okay, C5 ni kalau knight dia sampai kat sini, knight dia sampai dekat C4 ni, knight dia sampai kat C4 ni, mantap dia punya position. Kita kena tengok, okay, bishop kat mana? Bishop dia dah dapat line kat sini, queen dia dapat line kat sini. Kita kena fikir hitam macam mana. Cakap, okay, saya tanya, okay, bishop saya seronok dapat sini dengan syarat pawn saya dapat sini. Mungkin boleh buat, mungkin tak boleh buat. Lagi apa saya nak buat? Saya kena gerakkan saya punya knight keluar. Mungkin saya gerakkan knight saya pergi ke sini. Lepas tu saya boleh keluarkan rook saya. Rook saya nak duduk tengah. Okay, nampak kita cakap, rook nak pergi mana? Kita pun fikir, okay, rook kalau kat tengah ni sedap ni. Rook kat tengah dia boleh menyerang pada this IQP, isolated queen pawn. Jadi tu macam mana cara kita fikir, macam mana kita nak solve masalah, apa nak fikir. Kalau dah zaman-zaman dulu aku nak fikir apa, jalan-jalan, attack queen, attack bishop, attack knight. Jadi dia tak tu. Jadi cara dia improve your position, look at square. Lepas tu look at our piece
dan letak piece kita pada tempat yang bagus. Dengan berfikiran macam tu, kat mana nak letak yang bagus. Okey. Saya halau bishop dia, queen dia dengan letak kat situ. Okey. Nampak position saya. Nampak macam mana saya daripada tu? Sekarang saya cuba maintain initiative. Saya cuba control the game. Sebab kalau saya boleh sampai sini dan bishop saya place kat sini, saya dah render making this pawn tak boleh nak gerak sangat. Saya boleh cover. Bishop saya kat sini boleh jaga pada D8 dan saya punya rook boleh maintain kat situ. Nampak? Look at square. Improve your position. Put your piece dream position. Tak apa, letak je pada kat mana kita rasa nak try. Okay, knight aku ni best kat mana? Knight memang best kat sini sebab dia as a defend. Rook kalau boleh kat sini, kalau boleh kat sini. Tapi tadi rook kita dah bergerak kan sebab nak jaga tadi attack by the bishop. Okay, so knight dia turn. So saya ada question. So kalau saya ada question yang saya kena jawab. So perlu ke saya exchange? Kalau saya exchange dalam hal ni kan, sebab saya kalau boleh saya nak jaga bishop saya. Saya rasa knight dia is too strong. A lot of strength in the bishop. So masa ni saya fikir adakah saya nak lari ataupun kalau saya trade bishop dia di sini. Itu antara yang saya cuba fikirkan. Saya rasa saya take saja bishop dia, tapi saya punya pawn in excellent position. Saya sempat cover. Knight saya pun dah jaga saya punya pawn pada C3. Although saya tahu dia boleh datangkan pada C8. Okay. So saya still nak go for this square. Nampak saya punya control. So dengan pembelajaran saya ni, saya cakap nampak saya boleh improve position saya. Position saya teruk. Setelah beberapa lama dalam beberapa move, hitam is gaining advantage. Gaining advantage. Jadi saya cakap macam mana saya nak improvekan saya punya bishop. Kan? Keluarkan saya punya bishop. Lepas tu saya letakkan rook. Okay. So bishop kat situ. Okay. So saya dapat square yang saya nak. Akhirnya after 4-5 nampak. Ini nama dia. Inilah sebenarnya wording yang sebenarnya ialah positional game. Apa maksud positional game? Positional game ialah improve your position, putting your piece at the right square. Tapi tengok square dulu, tengok mana weakness, mana strength, mana yang kita nak. Lepas tu mana yang kita punya knight, bishop, rook nak letak kat mana, to improve position. Okay, queen lari. Saya boleh letak kat sini juga, memang boleh halau sama ada saya boleh dapat knight pada D7, tapi saya rasa tak dapat. Tapi sekarang ni sebab macam ni. Kalau saya gerakkan knight saya, C3 saya ni asal tadi queen ni dia boleh dapat ni. Sekarang queen dah lari, jadi bishop dia tak boleh makan C3 dia. Saya nak releasekan, nak keluarkan cepat saya punya knight supaya saya boleh bergerakkan rook saya kat sini. Jadi bila saya halau bishop pada situ, jadi saya boleh improve my position. Nampak? So ready sama ada sini atau sini. Improve the position. Okay, improve position. Saya boleh cerita panjang lagi pasal strategi, tapi sebenarnya in general dalam buku yang saya baca tu, kadang-kadang kita tak boleh fikir strategi jauh sangat. Sebab kebanyakannya kita selalu fikir macam putih jalan sini, putih jalan sini, putih jalan sini, hitam jalan sini, jalan sini. Sebenarnya putih jalan, hitam jalan. Putih jalan, putih, hitam jalan. Jadi kadang-kadang walaupun kita ada long term strategi, tapi kita tak boleh nak fikir jauh sangat. Sebab kita ni ada cerita permainan ni, dia ada opponent kita pun ada hak untuk menentukan jalan cerita dia. Macam mana strategi tu berlaku. Cumanya kita boleh bina small strategical idea. Jadi itu yang kita breakdown macam mana kita nak main middle game. Kita improve our position. Letak pada square yang bagus. Simpler strategi. Kalau nak compare kepada macam game yang saya tunjuk tadi, macam dalam dream position saya cakap masa kita belajar dulu lagi, nak buat apa sekarang ni, nak jalan macam ni Jadi kita sekarang tengah tunjukkan cara, nampak walaupun dia ugly
tak cantik kita punya susunan board ni, bishop kat sini ni kat sini apa semua. Tapi positional wise dia cantik. Positional wise dia letak pada square sepatutnya. Gerak dah knight kita untuk gerakkan rook kita. Okey, knight dia jalan kat situ. Okey, knight dia kat sini saya agak dah dia boleh take sini untuk chase saya punya queen, tapi rook saya quite strong rook saya kat situ. Okey, dia ada weakness dalam IQP dia. Ni ready untuk tu. So jadi saya fikir adakah saya nak put pressure sini ataupun put pressure pada D1 ataupun E1. Okey. There will be battle here, akan berlaku pertarungan untuk control of E5. Itu antara yang fikirkan. Selepas square, kita fikir pasal piece dan kita tengok file ataupun diagonal mana yang kita kena control. Okay, beza Grandmaster tengok square dulu. Lepas tu tengok piece. Kita tengok piece dulu. Kita tengok square mana yang best. Okay. Alright, so saya tengok, saya cakap saya double up. Kalau exchange ni berlaku, saya still maintain rook. Kalau dia tolak sekali lagi, exchange tu berlaku, yang ni masih kosong, okey. Boleh jadi is equal sebab dua-dua ada berhak untuk exchange dan last sekali tak ada siapa yang akan control pada E5. Tapi sekurang-kurangnya saya cuba put my strength there. So akhirnya saya boleh gerakkan rook saya. Okey. Okay, knight chase my queen. Okay, but rather than playing passively, saya nak maintain initiative. Saya nak cakap saya boleh gerak sini dan mungkin saya ready nak makan ke. Saya tak nak berada pasif dengan dia halau queen saya lari kat sini. Jadi pasif nanti kejap lagi bila rook letak sini, bila pawn atas ni saya takut pula queen kat sini. So kita tanya queen, where you want to go? Saya pun tak ada idea sangat macam masalahnya kalau kita tolak pada D4 nanti dia unpin, susah pula queen kita nak lari kat mana kita nak go for the C square. Kalau letak kat sini pun bahaya sebab nanti knight dia unpin tu kita kena deal pula. Sini tak boleh nanti exchange, pawn habis kena ambil, kita rosakkan pawn structure. Kat mana kita nak letak? So look for a good square. So saya letak ni. So far walaupun saya punya opponent hebat, jadi tapi saya cuba control lah. Nampak saya control square, improve my position. Tak perlu fikir banyak-banyak, improve position. Okay, dia tolak. Good. Saya rasa good sebab saya rasa dia telah melemahkan F6 square. Melemahkan, ada potential kat sini, ada potential. Queen dia kena jaga tapi ada potential. Although dalam hal ni dia punya bishop hitam dia, bishop dark square, bishop dia bagus lah, tapi saya dark square dia, tapi saya rasa not that bad. Okay, ni dalam Perfect City, dalam 4-5 buku saya baca ni, salah satu dia kadang-kadang dia nama dia provocation. Kita nak provoke dia, kita nak provoke dia dengan dia melemahkan dia punya, tak semestinya lemah lah, tapi mungkin bentuk provocation. Tapi saya rasa dia ada potential, F6 ni ada potential sedikit lemah kat situ. Kalau mungkin kita naik, kita boleh sampai kat sini. Kena fikirlah, although dia nampak jauh, tapi kita cari cara berfikir tu macam tu. Okay, so dah agak dah letak pada C2, dia ready nak pin, dia nak ready nak tolak. Ni player bagus ni 2100, opponent yang paling tinggi rating yang pernah saya jumpa. Okay, so dia hanging ni, rook dia hanging. Bila dah saya double dan dia tidak challenge, kadang-kadang bila kita follow principle make a good strength, kadang-kadang opportunity terbuka sendiri. Sebab kalau dia tak cover ni, saya boleh makan rook. Jadi rook dia makan pada E8 tu dia hanging. Jadi dia buat mistake kat sini, saya nampak, jadi saya letak pada F4. Jadi F4 lari, kalau knight dia naik ke mana-mana, saya dapat rook 1 extra rook sebab saya ada 2 yang dah ready. Sebab itulah kadang kena fikir. Jadi yang ni menyebabkan nampak daripada kita slowly, ni nama dia positional, dan dalam pada masa sama bila ada tactical opportunity, kita capitalize lah, kita gunakan lah. Nampak dalam hal ni
dia dia ya inilah kita dapat disebabkan, tapi hasil permulaan ni sebab kita improve position kita. Okay, so macam biasa dia handal dia perlu escalate danger level. Kalau siapa pernah tengok video saya, escalate danger level maksudnya kita challenge pula lah, maksudnya challenge, tapi dia tahu dah kalau naik dia lari memang dia kalahkan rook dia dah hilang rook pada E1 dia, tapi dia cuba escalate the issue. Okay, tak apa, saya take, saya rasa calculation saya betul, saya take, saya dapat untung naik satu, dia masuk bishop. Ni still dicey lagi sebabnya yang ni boleh tolak rook, boleh serang C3, saya punya queen still dalam kena pin apa semua. Okay, kena calculate betul-betul. Okay, so saya tak boleh makan dengan pawn saya, so saya kena halau dulu. Saya halau dulu dia punya queen dengan menutup rook dia, queen dia kena escalate. Saya escalate pula, dia escalate, saya escalate pula. Okay, queen dia lari, so saya take the pawn. So rook tak boleh makan pada bishop. Bishop tak boleh nak makan sebab nanti saya punya rook boleh makan pada E8. Okay, dia check. Kena keep masa ni, kena calculate betul-betul lah. Okay, takes. Dia take dan saya take. Rook makan. Okay, bila dalam position macam ni kita dah pergi kepada game. So nampak dalam game ni macam mana improve our position. Boleh macam mana improve position. Sekarang ni saya lebih satu knight dan dia hanya satu pawn, perbezaan dia kan. Just improving position boleh improve kita punya permainan. Yang ni end game ni saya lajukan sikit lah ya. Okay, jadi saya check, dia lari, saya check, dia check, okay, saya halau, dan apa yang saya perlu buat, saya kena fikir adakah cukup saya exchange bishop dengan knight dia, cukup tak saya bawa ke end game, ataupun saya nak totally buang, bring out the queen out of the game. So saya decide untuk keluarkan queen, dapat out dia punya queen. So sekarang ni ialah rook knight versus rook extra pawn. So 8 lawan 6 markah kan, tapi positional well. Akhirnya saya buat decision macam tu lah. Opponent 2100 kalah pula bishop, dapat pula hitam dapat bishop, nampak ni. So kat mana position dia. So sekarang ni satu rook 2 pawn oleh hitam dan saya satu rook 2 knight. Okay, tak apa, kita tak nak bincang pada end game macam mana saya dapat end game, tapi disebabkan saya punya ni kami dua dalam masa tu dalam time trouble, so saya dapat dia punya rook dan saya dapat rook, so akhirnya saya menang game ni. Okay, cumanya nak terangkan dalam middle game ni ialah tentang macam mana cara berfikir yang baru. Harapannya ialah nanti dalam perbincangan lain kita bincangkan tentang, okay, boleh tengok satu macam mana nak improve position, macam mana fikir pasal prophylactic thinking, macam mana nak fikir tentang adakah kita dapat good exchange, dan macam mana kita nak dapat maintain initiative. Ni semua memang lepas saya baca 5 buku ni lah, semua kalau ada masa boleh baca, kalau tak saya cuba kupaskan. Yang ni dah simplify kan, sebab Agat dalam Grandmaster Preparation, Jacob Agat dalam strategic play dia terangkan tentang tengok kat square, cari weakness, tengok dekat pieces, lepas tu fikir pasal prophylactic thinking. Cikgu dia Dvorsky, Mark Dvorsky ni dia cikgu Rusia yang terkenal daripada zaman Kasparov Karpov, lepas tu sekarang tu dia memang cikgu Rusia yang terkenal. Buku dia Mark Dvorsky, dia ada satu buku endgame dia yang memang hebat lah. Dalam chess ni yang paling hebat sekali Endgame Manual by Mark Dvorsky. Tapi dalam ni Mark Dvorsky stresskan tentang prophylactic thinking. Always think about prophylactic thinking. Okay, yang saya suka pasal Jeremy Silverman ni sebab dia cerita pasal imbalance kan, macam ni kan. Contohnya imbalance, rook dengan knight ada kelebihan, macam mana kita ada kelebihan, macam mana nak maneuver dalam keadaan imbalance. Sebab
Biasa chess akan dapat lah, ada yang satu terlebih sini, satu terlebih sini. Imbalance dalam chess. Macam mana you nak position dia. Okay. Dan chess for zebras ni psychological punya tu. Ada banyak idea dia, nanti saya akan terangkan kalau ada masa. Kita akan terangkan satu-satu as we go along in the video. Tapi untuk permulaan, kita boleh tengok pada understanding of chess video game. Okey, saya rasa itu saja, walaupun dia agak panjang, agak macam general idea apa semua. In fact, masa saya baca buku ni pun saya pun tak faham. Saya tak faham, kena baca balik, tak faham. Dan sekarang pun tak faham lagi. Tapi kita cuba kongsi lah, Harap-harap apa yang saya terangkan boleh faham. Boleh dapat 4 benda yang penting tadi. Tak tahu nak buat apa, improve your position. Fikir pasal opponent punya ni, be aware of opponent punya resource. Lepas tu kena selesaikan masalah good exchange. Bila berlaku persoalan kena exchange, adakah exchange tu membawa kelebihan kepada kita, bukan pada kebelihan. Dan always play by maintaining initiative. Initiative tu maksudnya dia kena respon balik kita. Maksud maintain initiative is control the game. Okay, ada banyak lagi tema-tema dalam media game, banyak sangat. Kalau dalam Jonan tu ada 100 tema dalam media game, tetapi saya nak simplifikan cara mudah nak berfikir. Dan daripada cara berfikir saya ni, saya ubah cara fikir ni. Tengok garis hijau saya blitz dengan bullet saya memang 1006, 1007 sebab saya always experimental, opening ni opening tu, jadi saya tak berapa serius. Tapi saya jaga saya punya rating of saya punya rapid game 10 minit. So saya naik, saya punya rating ni naik 1006, 1007, 1008, 1009, sekarang ni 1960 menuju 2000 hanya dengan saya ubah cara pemikiran saya. Dan saya rasa saya tak pernah tahu sebelum ni. Selepas baca-baca baru saya dapat glimpse macam tu. Top Grandmaster dia tak akan cerita lah macam mana dia pergi. Dia tak sempat nak ajar. Top Grandmaster, Super Grandmaster, Super GM, dia tak ada masa nak ajar. Dia very competitive apa semua. Dia second layer yang kebanyakannya teacher ni. Yosupo, Jacob Agat, Dabrowski, Yasir Sirawan, Daniel King, semua yang Grandmaster yang bawah level ni, dia ada kebolehan untuk mengajar, untuk dapat glimpse macam mana Grandmaster fikir. Jadi itulah buku-buku yang saya baca, itulah yang orang-orang yang saya cuba faham. Sebab sebelum ni saya fikirkan, okey, apa yang kita tahu ialah calculation untuk apa ni, tahu semua teori macam mana move tu, tinggal nak biasa main, mungkin boleh naik. Tapi setelah baca buku ni baru saya faham apa yang membezakan dia. Dia orang tengok position, improve position, tengok square, improve square. Of course lah dia kena follow semua yang dah biasa. Pawn kena cover color complexes. Bishop kena letak pada pawn hitam, nak negate, nak kurangkan kelebihan sana, kita cover pawn kita pada dark square supaya bishop dark square dia lemah. Tu semua dah basic tu dah ada. Ini macam mana daripada basic ke intermediate level. Okay, saya minta maaf sikit sebab yang ni panjang sikit, mungkin ambil masa untuk faham. Saya pun dalam masa nak faham, tapi semoga video ni kita mula perjalanan baru macam mana cara nak berfikir, especially dalam media game yang lebih bagus. Semoga permainan chess akan lebih meningkat dan mantap. Okey, saya rasa video saya cukup sekadar tu. Semoga bermanfaat dan kita jumpa dalam video yang lain.